Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, so kita ada dekat bahagian paper 2 Math Modern, bahagian kita ada 5 soalan. 5 soalan tu korang kena jawab 4 sahaja. So that means satu soalan boleh digugurkan. Ikut pengalaman cikgu, biasanya pelajar akan gugurkan tajuk bumi. Apa alasan dia? Sebab bumi sebagai sfera, banyak kiraan ada dalam 5 formula kena hafal. Manakala lukisan yang kita akan buat sekejap lagi, tak ada apa-apa formula nak kena buat, cuma sedikit imajinasi dan sedikit konsep. So soalan ini dia ada 3 bahagian tau. Kita ada soalan pertama 3 markah, 4 markah, 5 markah. Macam mana kita nak tahu? Yang pertama sekali memang ikut susunan dia akan ikut susunan 3, 4 dan 5 markah. That means dalam peperiksaan SPM, susunan dia sudah buat sedemikian rupa. Contoh, ini cikgu terus lompat. Ini soalan A untuk nombor 1, nampak tu 3 markah. Lepas tu soalan soalan B dia 4 markah. Lepas tu 5 markah. Selama ini memang ikut pemarkahan seperti ini. Kenapa markah dia semakin bertambah cikgu? Okey, alasan dia macam ni. Untuk soalan yang pertama boleh dikatakan agak senang. So dia bagi 3 markah. Soalan yang kedua, dia ada tambahan ataupun kurangan. Sebagai contoh, soalan pertama dia bagi petak. Lepas tu soalan yang kedua dia tambah lagi satu petak kat sebelah dia. Sebagai contoh. So itu adalah penambahan. Ataupun soalan pertama dia bagi petak. Lepas tu soalan kedua dia buangkan sebahagian daripada petak ni. Sebagai contoh, dia buang satu cube dekat sini. Dia keluarkan. So rupa dia akan jadi macam melopong kat sini. Walaupun dia lopong, kita masih nampak dia punya garisan-garisan sebelah dalam. Macam tu. Okey, dia dah dikeluarkan. So soalan dia macam tu. Tak faham cikgu, tengok soalan A. Ni soalan A nampak kan comel je kan? Soalan B nampak tak? Dia ada tambahan dekat sebelah sini. Dia tambahkan lagi satu struktur bangunan dekat sini. Lepas tu soalan yang C pula, kenapa ada 5 markah? Kenapa 5 markah? Sebab soalan ni ada garisan terlindung. Garisan terlindung ni kita akan buat garisan putus-putus. Tak faham cikgu. Alah, biasa kan kalau kita lukis, contohnya satu petak, garisan yang kita nampak semuanya dilukis dengan garisan jelas. Manakala garisan yang berada dekat sebelah belakang dia yang kita tak nampak, dibuat garisan putus-putus macam tu. Menandakan kita tak nampak tapi memang ada garisan tersebut. So itu adalah garisan terlindung. Untuk soalan terakhir ni, kalau kita dapat cam dekat mana garisan terlindung dia dalam lukisan kita akan dapat markah lebih. Masya-Allah, masya-Allah. So cikgu boleh bahagikan bab ni kepada 2 bahagian. 2 bahagian. Satu ialah lakar, lagi satu ialah lukis. Cikgu, bukan soalan suruh lukis ke? Ya, betul. Soalan suruh lukis. Lukis maksudnya kena 100% tepat. Tepat. That means kita kena pakai ruler, pembaris, CM dia semua kena ikut tepat sekali. Nanti cikgu akan ajar tu satu kemudian. Sebab yang paling penting sekali ialah lakar. Kalau lakar tu maksudnya secara kasar. Korang boleh agak-agak rupa dia macam apa. Rupa dia macam ni, macam ni. Sebab kalau lukisan lakaran korang betul, biasanya yang lukisan tepat tu akan jadi tak ada masalah. Semua cikgu ada kaedah tersendiri untuk ajar bab ni. Ini cara cikgu Hasan. So, harap okey lah. Cikgu dah eksperimen dah. Setakat ni dia jadi, tapi ada juga situasi yang dia tak dapat. So, cikgu tulis kat situ, method batal. Cikgu Hasan memang suka kaedah batal. Dalam AddMath batal, fungsi songsam batal, logaritma batal. Semua benda batal-batal cikgu Hasan ni. Tetapi, dalam bab ni bila cikgu guna konsep batal, cuma cikgu dapat jawab 95% jawapan dengan tepat. Ada 5% yang cikgu tidak dapat nak menjelaskan dengan baik menggunakan kaedah cikgu. So, kat situ kita mana tahu korang dapat idea ke apa kan? Masya-Allah, masya-Allah. So, macam mana ni cikgu? Bila kita lukis, ini adalah pandangan daripada atas dikenali sebagai pelan. Kalau kita buat soalan plan nama pandangan daripada atas. Dulu cikgu hafal sebab bunyi plan tu macam airplane. Plane, okay, plane dengan plan bunyi dia lebih kurang sama. So maksudnya kita pandang daripada atas. Okay, kaedah cikgu Hasan buat macam ni. Kalau korang nampak arrow menunjuk ke arah bawah macam ni, maka semua garisan yang bentuk tegak akan dilupuskan. Bermaksud garisan putus-putus ni, tebal ni. Okey, so pandangan daripada atas maksudnya garisan yang tegak tak payah lukis. So maksudnya yang garisan ni tak payah lukis, yang sebelah sini tak payah lukis. Okey, yang sebelah ni tak payah lukis. So tinggal garisan garisan yang ke atas bawah. So ada lagi satu yang cikgu maklumkan dekat dalam nota, cikgu cakap jangan naik gelongso. So kalau kita turun daripada atas, kita nampak gelongso kan? Gelongso yang macam papan luncur ni. Wih. So gelongso tak payah lukis. So tak payah lukis maksudnya kita ada sebelah bawah saja. Sebelah lantai dia iaitu yang ni. Maka itulah kita punya pandangan plan. Kita nampak petak saja. Dan petak dilukis, petak seperti berikut. Tak payah buat sengit-sengit, tak payah. Kita lukis tegak saja. Bagaimana kalau lukisan dia pandangan daripada arrow seperti ini? Maka garisan-garisan yang macam ini tidak payah dilukis. Jangan lukis, kalau boleh padamkan. So cikgu nampak garisan ni kat bawah, cikgu batalkan. Tak cukup, tak pun. Cikgu batalkan. Mungkin korang boleh buat pangkah ke something ke. Okay, supaya menandakan ia tak payah dilukis.
Lepas tu gelongso. Gelongso ni kalau anda tengok ada budak boleh gelongso sendiri kan. Nak turun, nak turun. Wee. So kat sini kita tak payah lukis gelongso. So kita cuma lukis yang sebelah belakang saja. Malah kalau korang nak batalkan pun gelongso ni pun boleh. Buangkan gelongso tu. Buangkan gelongso tu. Jadi kita cuma tinggal papan kat belakang itu saja. Okey. Sebelah kanan sekali. Arrow dia menghala ke arah ini, menunjukkan semua garisan seperti ini tak payah lukis. Ya, tak payah lukis. So garisan yang atas ni kan macam arrow sama, tak payah lukis. Garisan putus-putus ni tak payah lukis. Garisan ni tak payah lukis. So 3 garisan yang tidak perlu dilukis. So tinggallah 2 bentuk, iaitu bentuk kat belakang ni dan juga bentuk depan ni. Maka itulah kita lukis, tetapi dia bertindih kan. Ini adalah sebiji dengan ini, maka kita lukis sekali sahaja. So itulah gambar rajah kita. Jom tengok soalan. Now, nak cakap kat orang tahu, soalan dalam periksa, dia punya ayat dia la haula wala quwwata illa billah, panjang gila. Tak payah baca pun tak apa. Yang kita baca kalau dia ada kata-kata seperti titik tengah ataupun dia bagi ukuran-ukuran cm. Yang tu penting. Selain daripada tu semuanya adalah merepek. Jadi cikgu kalau korang tengok soalan cikgu yang pertama je lengkap, lepas tu soalan yang kedua dia mula jadi singkat. Cikgu mula buang banyak benda. Sampaikan kat soalan yang bawah ni, dah jadi macam tu dah. SPM 2013 singkat gila. Sebab cikgu dah buang ayat-ayat dia yang panjang. Korang nak tengok ke bentuk ayat yang panjang dia rupa di mana? Ini adalah soalan SPM 2018. Itu soalan A cikgu, nampak cikgu buat dot macam tu je. Sebab apa? Ayat dia panjang. Jadi cikgu tunjuk. Dia cuma nak kita lukis pandangan daripada X. SPM 2018 tengok ayat dia. Banyak gila kan? Banyak gila ayat dia. Ya Allah, korang tak payah baca sebenarnya. Just ambil keyword penting. Keyword penting mana dia tu? Zoom in. Ayat pertama yang penting ni je. PQ, TU adalah 3 cm. Lah. Yang lain tu merepek saja. Lepas tu yang soalan panjang bawah ni. Lukis daripada X. Itu saja. Soalan yang seterusnya. Pandangan daripada Y. Itu saja. Soalan nombor 2 yang terakhir ni. Ini pandangan daripada Y. Dia suruh buat plan. Plan maksudnya pandangan daripada atas. Itu saja. Tapi dia punya ayat dia panjang gila. So, itu maksud cikgu. Ayat-ayat yang boleh diabaikan. Patah balik. Masya Allah. Soalan yang pertama ni dia suruh lukiskan daripada pandangan X. So, daripada pandangan X, maksudnya semua garisan yang ikut hala dengan dia dibatalkan. Diabaikan. Mungkin untuk korang boleh buat X ke, boleh buat pangkah ke. Cikgu ada handphone canggih ni, cikgu bolehlah padamkan dia gunakan eraser. Lagi mana? TS, betul. Lagi mana? Betul! QR boleh batal. 3 bentuk apa ni? So, kalau akan perasan, kita ada bentuk kat atas dan belakang. Oleh kerana rupa gambar rajah dia adalah sama, maka kita hanya lukiskan sekali saja. Bawah dia 5 cm. Okay, itu bawah dia. Tinggi sini 6. 6. Lepas tu dekat atas dia 6. Sebab kat belakang tu dia tulis 6. So ni jadi 6. Lepas tu garisan sengit ni QJ dan RK ni dia tak bagi tahu apa-apa. Maksudnya kita cuma sambungkan dia sahaja. So sambungkan bucu atas dengan bucu ni, kita dapat lukisan yang cantik. Perasan tak bawah dia pendek, atas dia panjang. Untuk soalan yang kedua, ayat atas tu dia bagi ayat panjang macam biasa tapi tak penting. Yang penting soalan B yang pertama ada tambahan. Ada penambahan gambar rajah dia. So, dia suruh lukis daripada pandangan Y. Kalau daripada Y, macam tu, maka semua garisan serupa dengan itu akan diabaikan. So, here we go. Mana? CM boleh batal. QT boleh batal. Lagi mana? KL boleh batal. Maka, kita dapat bentuk apa, cikgu? Kita dapat bentuk belakang ni. So, cikgu lukiskan yang tu dulu. Cikgu, atas ni tak ada ukuran. Ya, tak ada ukuran kan? Biasanya, kalau soalan dia tak ada ukuran, kita boleh rujuk kepada soalan sebelumnya. Iaitu, soalan ni. Nampak tu? Ada 6. Ada ukuran dia rupanya. So, patah balik. Ukuran dia adalah 6. Tinggi dia berapa? Tak ada juga kat sini, cikgu. Ada. Cek balik soalan sebelumnya. Dia tulis 6 juga. Oh, okey. So, dah tahu. Tinggi dia pun 6 juga. Maka, lukisan dia 6 kali 6 untuk yang warna hijau. Dah lukis. Lepas itu, ada dekat belakang sini. ED sampai ke bawah. Ketinggian dia 7. So, sebelah kiri dia sambung sebelah kiri sebanyak berapa cm? Ada tulis kat sini 3. So, situ pun 3. 3 cm naik sebanyak 7. Sini 3 dan turun. Sambungkan balik ke sini.
Cikgu apa cikgu tulis ni? Gelongso bentuk mountain climbing. Yes. Bentuk gelongso kat sini tak payah lukis tau. Kalau anda tengok dia macam turun ke tepi dinding sebelah ni. Kalau ada kawan kita kat atas ni, dia pandang bawah, dia tak nampak pun kawan dia yang sedang berada dekat sini dan sini sebab mereka ke dalam, sebelah dalam sikit. Kenapa pula? Sebab atas ni 6 cm tau. Bawah ni adalah 5 cm. So that means dia lebih terpendam ke dalam. Kalau lah hujan, cikgu padam ni. Kalau lah hujan, air hujan turun, bumbung kita semuanya basah tapi lantai ni, dia tak kena, dia hujan sampai sini je. Sini tak kena hujan. Yang semua kena hujan, yang tak hujan sebelah sini. So siapa duduk kat sini berteduh, dia tak kena apa-apa hujan sebab dia ke dalam. Baik, itu adalah lukisan daripada Y. Soalan yang terakhir, dia minta plan gabungan. Kalau plan maksudnya pandangan daripada atas, seolah-olahnya kita naik kapal terbang dan kita melihat ke arah bawah. So dengan itu kita nampak mana. Dan apa kaedah Cikgu Hasan? Kalau garisan yang tegak, kita tak payah lukis, kita batalkan. So cikgu akan batalkan garisan ni. Mana lagi? Garisan di DC batal. L, S sampai ke E batal. Dan apa-apa yang berkaitan dengan gelongso. Gelongso pun jangan lukis juga. Gelongso kat mana cikgu? Gelongso ialah garis ni F A B. Nampak macam gelongso kan? Boleh menggelongso ke bawah maupun yang mountain climbing ni. Kita boleh turun ke bawah. Turun ke bawah maksud cikgu yang macam kalau dia tak lurus. Dia tak lurus ke bawah, dia tak straight, malah dia condong ke dalam. Okey, dia ke dalam sikit. Oh, ada garisan lagi yang tegak iaitu ESL. Rasa tak padan tadi? Terkeluar balik. Ada tak garisan lain? Ada. Garisan gelongso A sampai ke B. Garisan gelongso F, G, K pun boleh batal. Q, J pun adalah garisan yang menegak juga, so boleh batal. Maka tinggal kawasan apa? Cikgu kat sini kena hati-hati. Lukisan atas kita nampak satu petak. Okey, rupa dia macam tu. Berukuran 6 cm yang ni. Dan QT berapa tadi? QT tak ada, so cikgu tengok kat gambar rajah asal. QT ada. QT ialah 6. Patah balik. So itu adalah gambar pertama. Nak lukis kat mana ya? 6 kali 6. Lepas tu sebelah kanan dia, kita ada petak 2 kali 3. Ia berada rapat dekat sebelah atas, sebelah sini. Rupa dia macam tu. 3, 2. Kita baru buat lapisan atas. Now, ingat je kelas, untuk soalan yang terakhir sekali, soalan C, dia mesti ada garisan terlindung. So dekat mana yang terlindung kat sini? Cuba lihat lantai dia. Lantai kat sini kita ada bentuk 6 cm, ni 6 cm. Yang melintang dia berapa cm? 5 cm. Oh. So, kita kena lukiskan tu dekat gambar rajah. Macam mana tu cikgu? Kita dah lukis 6 cm. Oh, cikgu zoom in sekejap Kita dah ada dekat atas ni 6 cm dan 3 cm. Kejap, ambil highlighter warna apa ya? Biru. Yang belah atas ni. Belah atas ni mewakili garisan ini yang bersambung dengan atas ni. Ia bertindih dengan garisan MC sebelah bawah. So, dah ada dah garisan tu, tak payah lukis lagi sekali. 5 cm ke bawah. So, daripada bucu sebelah kanan cikgu turun sebanyak 5 cm. Dah ada 2 cm kat sini, so tambah lagi 3 cm untuk cukupkan dia sebanyak 5 cm. Kemudian dia melintang sampai ke sebelah sana, sampai ke J. Maksudnya dia pergi ke kiri sampai ke J, macam tu. Menghasilkan satu petak. Tapi adakah ini jawapan dia? Tidak. Kenapa pula? Sebab mesti ada garisan yang putus-putus. Yang putus-putus ialah garisan dekat sini. Sebab yang merah ni kita tak nampak sebelah bawah dia. Dia terlindung dengan bumbung yang besar tu. Baik, so itulah jawapan kita. Lukisan kasar kita. Okey, untuk soalan contoh SPM 2006, macam mana kita nak lukis dengan ketepatan yang tinggi dengan bantuan pembaris dan juga jangka lukis? Ya, cikgu rasa ni panggil jangka lukis kot. So, apa yang cikgu dah buat ialah cikgu dah lukiskan secara kasar. Ini yang kita dah buat tadi, A, B dengan C. Kita masuk garisan yang putus-putus. So, kita mulakan dengan A. Okey, so kita ada 5 cm nak naik 6. Untuk jadikan dia 90 darjah dengan tepat sekali, maka kita akan gunakan pembaris dulu. Nampak bawah tu 5? Kita jangan buat 5 tau. Kita buat lebih. Mana baris cikgu? Okey, tu dia. So kita buat contohnya cikgu buat 0 sampai 7. Alright, kenapa 7? Okey, tak apalah. Cikgu, itu adalah petanda pertama cikgu. Cikgu buat kecil je, mikroskopik. Dan 1, 2, 3, 4, 5.
cukupkan 5 cm, buat garisan macam huruf T sedikit. So dalam lukisan korang nampak macam ni kalau cikgu zoom in nampak macam tu. Apa tujuan dia cikgu? Sebab nanti kita ambil pembaris ni, tampal dekat atas dia. Nampak tak ada T terbalik tu? Kan nampak macam T? Huruf T tu bila kita terbalikkan dia jadilah T terbalik. T terbalik ni kita akan cantumkan dia dekat dalam lukisan kita. Dalam lukisan kita kat situ sampai dia matching. Ni 0 darjah matching dan lurus tu pun sentuh juga. Sebab itulah kita nak dia lagi panjang supaya kita dapat menghasilkan garisan sebelah kanan dia. Daripada ini kita akan nampak 90 darjah. Dekat atas 90 darjah tu dengan tepat kita buat satu coretan kecil, maka dekat situlah akan jadi kita punya 90 darjah. Maka ukurlah tepat 6 cm. 6 cm, 6 cm, 6 cm. Sambungkan tut. Pastikan dia kena garisan yang tadi kita buat sebagai petanda. So ni dah cukup 6 cm. Lepas tu daripada ini kita nak lagi sekali 60 darjah menghala ke sana. Kalau pelajar dia nak agak-agak saja, setengah pelajar dia boleh agak-agak dengan baik. Tapi yang mana yang lemah, maka eloklah guna jangka lukis ke, guna alat tambahan dia. So nampak situ kat ujung atas ni cikgu buat sedikit terkeluar supaya dapat bertindih dengan jangka lukis kita. Sambung, ini adalah 90 darjah. So itu akan jadi penanda cikgu untuk hasilkan 90 darjah tegak. Buatlah garisan pandai panjang, lepas baru ukur. Nanti kalau terlebih boleh padam. So ni 0 sampai 6. 6 dekat sini saja. Okey, so cikgu buat tanda kecil je. Dan ini bersama juga cikgu padamkan ngam-ngam sampai petanda cikgu untuk permulaan. Sambungkan dan kita dapat garisan yang lukisan yang cekap, kemas. 90 darjah, tengok 90 darjah, sini pun 90 darjah. Ini tak ada darjah dia kan. So kita lukisan kita perfect. Kalau tak buat tak apa cikgu? Tak buat tak apa, cuma nampak lebih kemas. Soalan B pula. So, soalan B nampak bawah tu 6 dengan 3, maka cikgu kena buat 9. Tapi jangan buat 9, buat lebih. So, ini 0, ni 9, cikgu buat lebih sikit. Ini adalah petanda 9, ini adalah petanda 0, dan kita ada 6 cm kat sini kan. So, 6. So, 6 kat sini. Dengan setiap petanda tu, cikgu akan buat tiang-tiang menggunakan jangka lukis. Cikgu ada zoom sikit, nampak tak garisan kecil-kecil kat bawah tu? Ya, itu adalah 0. Ini mewakili 0 cm, ini adalah 6 cm, dan ini adalah 3 cm mencukupkan dia jadi 9. So, cikgu gunakan protector. Protector tampal dekat atas dia dan lihat dekat sini berapa darjah. Pastikan 0 center garisan kat atas, maka 90 darjah dekat sini. Sama juga untuk 6, pastikan dia tercenter dekat situ. Kemas, tak ada sebelah kiri, sebelah kanan dia pun nampak perfect. Maka itu akan jadi 90 darjah kita tepat dekat atas. Masya Allah. Yang 3 pun sama juga. Pastikan sebelah kiri kanan dia cantik, cantik, cantik. Yes, tepat 90 darjah. Maka barulah cikgu boleh buat tiang-tiang dia. Dekat sini, berapa dia tulis? Ini 6, so ni pun 6, 6, 6, 7. Okay, so cikgu buat kat sini. Pastikan semua titik-titik rujukan tadi tercapai. So ni jadi 6. Sini pun sama juga. Sini ke atas sana 6. Lupa nak buat ukuran dia. Okay, 1, 2, 3. 6. Dan ni kena lajak lah nampaknya. Kena buat lebih. Sampai 7 lah. Sebab ni 7, ni pun jadi tambah lagi 1. So tadi cikgu dah buat 6. Tambah lagi 1. Lupa pula tadi. Sampai situ. Cikgu buat petanda untuk 6. Tengok. Petanda-petanda ni penting tau. Sebab nanti kita boleh ambil petanda kecil ni, sambungkan dekat situ. Ya, dan ini 3 cm naik ke atas. So, mana tu? Okay, semua kena bawah sampai ke 7. Lepas tu, yang kemuncak ni, kita bolehlah sambungkan terus. Alhamdulillah. Soalan C mesti ada. Soalan C ni mesti ada garisan putus-putus. Sebab barulah dia ada 5 markah extra mark tu. Jadi cikgu akan mulakan. Nampaknya kena buat 63. Okey, 63. Ini berapa cm dia? Cikgu lupalah kat sini. Oh, sini adalah ini adalah 6. 6 sini 2 3, so maksudnya ini adalah 1 cm. Okey, 2 3 ni 1 cm, total 6 juga. So cikgu buat daripada bawah. Ini 6 6 6 6. Okey, so 6 naik 1. So cikgu akan buat garisan panjang dulu, tak kisah. Yang ni baru kita buat rujukan kita. Jangan mula kat ujung, kita mula kat tengah-tengah supaya nanti boleh padam-padam. Dan juga menjadi rujukan kita lagi mudah nanti. Sini adalah 0, sini adalah tak cukup bang. Sebab nanti nak kena buat 3. Sebab nanti nak kena buat 3 cm ke sana kan. So ni 6 3, so total cikgu actually perlukan 9 cm. So 9 cm. Cikgu ambil ni 0, sini 9. Oh, pun tak cukup juga. Okay, dah lebih. Ada sedikit je, kecil je contekan cikgu tu supaya dapat petanda. So, gunakan protector, tampal. Ini akan jadi garisan ke atas. Ini pun sama juga. Oh, lupa ada 6 cm. Mana 6 cm cikgu? Start kiraan daripada sini, 0 sampai 6. So, 6 cm kat situ. Protector lagi sekali. So, bawa lah protector dalam exam bagus ni untuk korang dapat lukisan yang tepat sekali. Cikgu lari sikit apa ke? Lari sikit sebenarnya ikutlah cikgu sekolah korang. Kalau dia, bukan, cikgu sekolah. Penanda peperiksaan SPM. Kalau dia strict, habislah korang. So nak selamat, kita pastikan lukisan kita perfecto. Ni 6 cm.
Ni pun 6 cm. Atas ni sambungkan jadi 9. Okey, so puncak ni sambung dengan puncak tu, totalkan 9. 9 kat sini. Okey, cantik. Ni 2 dengan 3 cikgu nak buat. 2, 3 ni cikgu nak buat. So, kat sinilah. 2 cm kat situ rujukan. Dan 3. Oh, lagi 3. Oh, sorry, macam tu. Okey. Ni 2, ni 3. Label tak payah buat dalam pixel ya. Label tak payah buat. So, ni sambung kan. Sambung lurus. Cikgu gunakan garisan bawah ni juga untuk rujukan, pastikan dia selari. So, ni lurus. Putus. Putus. Yang 2 cm ni sambung terus. Cikgu membajetkan atas bawah ni nampak macam sama. Kalau nak lebih tepat, ukur sini 2 cm. Ni 2. Sini 2, sini pun 2, sambung. Tada! Padamkan garisan lebihan. Sebawah ni ada garisan lebihan. Bucu ni pun ada garisan lebihan. Lebihan kena padam ya. Dah dapat dah. Alhamdulillah. Selesai. Comel! Tengok garisan cikgu. Alamak. Contoh soalan lain ya. SPM 2011. So, ayat dia panjang. Raja menunjukkan sebuah pekerja prisma. Itu semua tak boleh abaikan. Cikgu perasan sepanjang ayat ni, cikgu scan through, tak ada pun apa-apa yang berkaitan dengan CM. So, cikgu boleh abaikan. Soalan pertama, lukis skala penuh plan. Plan maksudnya pandangan daripada atas. Airplane, pandangan daripada kapal terbang. Kalau anda pernah naik kapal terbang, bila tengok bawah, semua rumah-rumah seindah macam mana rupa dia? Rupa dia petak saja. Ya Allah, bapak sedih kan? Ya, petak saja. So, semua garisan yang menegak, cikgu akan batalkan dia. Garisan DA batal. Mungkin korang boleh tulis pangkah ke kan? Pangkah macam ni ke kan? Mungkin. Sebab korang tak boleh nak padam cikgu kan? Nanti padam pula. Hilang pula soalan tu. Istighfar. Lagi GK, H dan juga H sampai J. Okey, cikgu dah batalkan garisan tersebut. Lepas tu kalau ada gelongsor kita tak naik. So cikgu perasan ada gelongsor dekat FG. FG ni ada gelongsor. So boleh batalkan. Dan EH pun adalah gelongsor, kita boleh batalkan. Maka tinggal apa? Kita sekarang ada bumbung. Ni bumbung kita. Ukuran dia adalah ni tepi 4, bawah dia 6. Sama macam 6 kat sini. So itu adalah bumbung. Kemudian lantai dia. Lantai dia pula yang 6 cm matching dengan 6, dengan biru ni. So dia duduk sini juga. Lepas tu dia pergi ke depan sebanyak berapa cm? 8 cm. Dalam lukisan dia tulis tegak ke atas. Sebanyak 8 disambungkan. Jadi kalau tepi ni dah ada 4, ni dah ada 4, maka selebihnya akan jadi lagi 4. Itulah lukisan kita. Soalan yang B pula, dia ada bagi ukuran sedikit. So ukuran ni penting. Just check sama ada dia dah tulis dalam lukisan atau belum. LM 4 cm. Mana LM? LM 4 cm. Oh, okey, yang ni 4 cm. Okey, tulis kecil-kecil comel je. MN 3. MN 3. Okey. Kalau LM 4 maksudnya DE pun 4 juga. Bagus. Soalan dia nak apa? Pandangan daripada X. X tengok arah dia ke arah sana, maka semua garisan sedemikian rupa dibatalkan. Macam biasa, cikgu guna ni, maka DE cikgu batal. JK. Lagi apa? HJ, betul. Lagi yang mana? Betul, PN. Lagi, ada lagi satu. E sampai F. Semua garisan tu adalah mirip dengan X. So, cikgu tinggal apa sekarang? Kita ada bentuk ni. Kebetulan dia adalah sama dengan belakang. So, lukisan dia 8. Naik sebanyak 6. Ke kanan sebanyak 4. Sebelah ni naik 3. So, ni naik 3. And then kita sambungkan. Di sebelah atas pula ada betul segitiga. Segitiga. Tampal dekat sebelah atas ni segitiga tersebut. Ketinggian dia 3 kat sebelah sini dan disambungkan garisan tu saja. Jadi untuk soalan Y pula, cikgu sambung. Dia nak kita lukis daripada pandangan Y, maka semua garisan seumpama ini akan dibatalkan atau diabaikan. So mana garisan yang serupa dengan tu? BK, AJ, CF, DE, LM. Ada juga garisan gelongsor. Gelongsor dia macam yang papan. Kalau anda tengok papan luncur ni adalah papan yang condong kan? Anda boleh abaikan dia. Tak mengapa, kerana
kita dah ada garisan PE dekat sini. Adalah dah memadai dah untuk kita dapat rupa yang penting, gambar penting ni. Petak dekat sebelah atas, kita ada petak dekat depan DC. Bentuk macam ni. So itu adalah bentuk yang sepatutnya kita nampak secara umumnya. Okey, so cikgu lukis sebelah kanan ni 6 kali 6. Kenapa 6 kali 6? Ni 6, ni pun 6. Cikgu dah lukis sebelah bawah dia. Kemudian sebelah kiri ke atas ni, berapa tinggi PE ya? PE. Oh, ada dekat sini. PE ataupun NM ialah 3. So ini adalah 3. Maka dekat atas ni kita naikkan 3, melintang dia sebanyak 4 macam tu dan sambung balik ke bawah. Cukupkan 4 cm, turunkan ke bawah. Now, kelas, ini adalah soalan C yang ketiga. Sepatutnya ada garisan putus-putus. So anda kena berusaha untuk mencari garisan putus tu. Ada kat mana? Ya, garisan ni petak dekat belakang ni. Petak dekat belakang ni, dia dekat belakang, so dia jadi tak nampak. Naik sebanyak 3 cm. So daripada lantai yang sama 6, naik 3 cm. Lepas tu dia tutup macam tu. Kuning tu rupanya macam ni. Kita tak nampak garisan HJ. HJ yang ini tak nampak sebab dia terlindung kat sebelah belakang. Maka itulah garisan putus-putus kita. Kena ada tapi putus-putus je. Alamak, tak cantik lah. Ya, macam tu. Barulah korang dapat 5 markah jumlah semuanya. Alhamdulillah. Gambar rajah yang kita dapat seperti ini. Kalau korang nak, boleh je kalau rotatekan seperti berikut ya. 4, 4, 6. Tak ada masalah. Boleh je. So kita ikut je lah mana-mana. Cikgu ambil yang ni. 6, 4, 4. So kita mula daripada lantai dia. Cikgu nak 6 cm. Maka macam mana dia betul dia? Kita buat lebih sedikit. Lebih, so ambil sini contohnya ni adalah kosong. Dan di sini adalah 6. Kosong dengan 6. Tujuan dia supaya bila kita gunakan jangka lukis, kita akan dapat bentuk T terbalik yang mudah matching dengan bawah situ. Sama juga untuk sebelah kanan. Maka kita nak dapat 4 cm. Dan ni kan kita dah buat landasan dia. Kita dah buat, sekarang dah buat sedikit ni. Kita nak 4 cm, sekerat 4, 4. So cikgu akan buat. Kita nak 8 lah totalnya. Okey, dia sentuh dengan rujukan, titik rujukan kita. So atas sampai ke bawah, 4 terkeluar sedikit dan 0 pun terkeluar sedikit. Sini bersama. Semua titik rujukan sentuh, sambung, ini 4 cm dan itu 0 cm. Maka kita boleh sambungkan titik rujukan. Sambung, selesai. Alhamdulillah, dah selesai. Tapi jangan lupa padamkan aksesori kita kat bawah sini. Anda akan ditolak markah ya kalau anda terbuat garisan bertindih 2 kali. Maksudnya korang buat macam ni, double, dia tolak markah. Kalau garisan terputus-putus, maksudnya katalah dekat bucu ni dia macam tu, tak bersambung, pun dia akan dipenaltikan 1 markah. Astagfirullah. So hati-hati, lukisan korang mesti nampak cantik. Soalan B pula. Soalan B rupa dia macam ni. Garisan condong-condong ni biasanya kita tak boleh kira pun. Kita cuma sambungkan bucu atas, cantum bucu ni untuk dapatkan bucu ni, dengan bucu ni cantumkan untuk dapat panjang tu. So jangan tanya cikgu berapa panjang ni, tak boleh nak diukur pun, dia tak minta. So bawah ini berapa tadi? 8 cm. Dan atas ni 4 cm. Cikgu tu lupa nak tulis tadi. Ni adalah 8, ni adalah 4. So 8, 6 dengan 3. Cikgu buat bawah sekali. Kita nak 8 kan. So kita ambil lebih sikit. Okay, situ kosong. Dan ini 8. Naik 6 cm. Oh, cikgu tak ada rujukan. So bahaya kan. Setengah belajar boleh agak. Cikgu dapati majoriti belajar tak boleh agak. So sambungkan kat situ. Cikgu ada buat titik rujukan kecil. Kat sini pula. Kosong, sentuh, cantik, maka ke atas. Okey, rujukan dah ada, bolehlah buat 6 cm. Kalau ni 30, kita nak buat sampai 24, barulah dia cukup 6. Okey, bagus. Ni cikgu terlupa nak buat terkeluar sikit. Okey. Ini pula dia nak 3 cm. 3, so naik 3 saja. Ni 30, so naik sampai 27. Cukup kan 3 cm? Bagus. Lepas tu 4 cm. Untuk 4 cm ni kita boleh je buat garisan lurus, tapi nak bantuan lebih cekap, gunakan jangka lukis. Tindihkan dia dekat T terbalik sini. T sengit lagi dia. Rujukan kita kat situ. Okey, rujukan cikgu dekat situ kecil je. So sambungkan 4 cm. 4 cm sambung. Lepas tu dekat titik sini, ini akan jadi sama dengan tu. Cantumlah dengan 3 kat situ. So ni kita boleh sambungkan terus tanpa hiraukan berapa panjang. Naik 3 cm ke atas. Ini ada 3, so naik 3 cm. So lagi sekali kalau nak tepat, kita guna jangka lukis. Bucu ni naikkan sikit je ke atas. Cikgu Hasan sangat tepat, Masya Allah. Sebab dulu cikgu ambil LK. Ambil LK untuk 6 bulan kot, lepas tu cikgu drop. Cikgu nak jadi, cikgu bertukar cita-cita nak jadi doktor. So cikgu drop LK.
So ni 6, kita dah buat sampai 3 cm untuk cukupkan 3 cm. Lepas tu 3 cm ni cantumlah dengan bucu tu. Alhamdulillah lukisan cikgu dah nak siap. Padamkan garisan lebihan. Cikgu yang abu-abu ni semua, ada abu-abu sikit tu tak padam pun tak apa. Itu semua titik rujukan kita, tak ada main-main. Oh, ada terlebih sikit sini, padam. Cantik, tak payah label. Alhamdulillah. Soalan C pula. So kita ada 6 cm, 3, 3. Sorry, ni 3, 3. 3, 3, ni 6, 4, sini 4, ni 3, sekanan pun 3. So cikgu mulakan dengan bawah, 6, naik atas. Oh, naik atas ni jadi total 9. Ni total jadi 6. Okey, saja je lah nak ingat tu. So 6 cm kat bawah, macam biasa, cikgu akan mula dengan, cikgu akan mula kat rendah sikit tau, sebab kita nak 9 cm, takut-takut tak muat. So cikgu agak-agak saja. Okey, 9 cm sebesar ni, so cikgu, okey cukup tu. Okey, cikgu mula kat bawah ni. Sambung 6 cm. Cikgu buat petanda kita start dengan 0 sampai 6. Protector. Tindihkan, T terbalik dengan protector. Sebelah kanan pun sama. Sambungkan garisan ke atas. Ni tadi berapa? 9 cm. 6 dengan 3. 9 cm. Okey, cikgu dah ukur sini 9. Sambung sampai ke atas. Berhenti kat 6. Mana 6? Ni 3. Okey, ini pun cikgu terkeluarkan sikit. Bagus. Ni 6 saja. 6 saja sebelah kanan. Sambung. So yang atas ni boleh sambung dengan sebelah kiri. So dia dah ngam-ngam. Manakala garisan putus 3 cm, cikgu lupa nak buat kat bawah sini. 3 cm. Sini pun 3 cm, sambungkan dengan garisan putus-putus. 4 cm. 4 cm. Ni cikgu boleh agak-agak saja sebab kembali sini pun rapat. Kita boleh lah agak-agak kan. 3 cm. Cikgu masuk agak-agak tu, panjang sini adalah hampir sama dengan ni. 3, sambungkan. Tada, lukisan cikgu cantik. Padamkan lebihan. Dah, total 5 markah kat sini. Woo! Ini berapa tadi? 4 markah. Woo! Ini berapa? 3 markah. Woo! Dah dapat 12 markah sebegitu saja. Alhamdulillah. Soalan SPM 2012. Soalan yang pertama, dia minta kita lukiskan pelan. Pelan maksudnya pandangan daripada atas. Daripada atas kita perlu batalkan semua garisan yang tegak-tegak. Jadi mana garisan tegak-tegak? Yang ni cikgu boleh buangkan dia. Garisan belakang dia. Belakang tepi ni. Ada garisan gelongso yang mana kita ada. Okey, jap. Selain bergelongso kita buat ni dulu. Okey. So itu akan jadi 3 kali 8. 3 kali 8. Lepas tu kita ada permukaan yang condong. Condong ni mana cikgu? Ni condong. Ni adalah gelongso kan, kalau kita berdiri kita akan tergelongso ke bawah. Kita jangan naik gelongso ni. So tak payah lukis pun tak apa. That means garisan KJ, JG tak boleh lukis. Lagipun kita tak tahu berapa panjang ada yang ada dekat sini. Fokus kepada lantai pula. Lantai dia pula ialah berada dekat bertindih dengan warna hijau yang cikgu dah lukis ni. So dia lebih kurang macam ni. Okay, itu adalah sisi AD kita. Lepas tu melintang sebanyak 7. So kalau ikutkan dah ada 3 ke atas ni kan, maka kita kena sambung lagi 4. Ni 3, ni 4. So total 7. Naik ke atas, sambung juga 8 dan sambung balik. Itu adalah gambar rajah untuk soalan A. Soalan A sempoi je dapat 3 markah. Kemudian soalan B dia. Soalan B, oh banyaknya berlingkar-lingkar garisan kat sini kan, rasa serabut gila. Istighfar. Tak apa, kita tengok apa dia nak. Dia suruh kita lukiskan daripada pandangan P. Pandangan P maksudnya pandang situ. Maksudnya semua garisan yang ikut hala P dibatalkan. So cikgu mula batalkan. Bermula dengan BC. Lagi mana? Oh banyak ni. AD. TU. Lagi mana? JK, Masya Allah. SV. FE. Dan ML. Maka kita dapat 2 kawasan ni. Seperti yang cikgu maklumkan, soalan B mesti ada gambar rajah yang dikeluarkan ataupun ditambahkan. Dalam kes ni dikeluarkan dekat sebelah atas tu, nampak macam ada longkang kan? Ya, itu yang dikeluarkan. Yang belakang pun adalah mirip dengan depan, so kita hanya lukis sekali saja. Tak payah buat 2 kali, tak perlu rajin sangat. Istighfar. So lukisan dia bawah ialah 7, tinggi sebelah kiri 6, ke kanan sebanyak 1, sebab belakang tu dia tulis 1, samalah dekat sini 1 kan. Turun sebanyak berapa cikgu? Tak tertulis pun. Kalau tak tertulis mungkin dia bagi dalam soalan. Lah kat atas tu. MSST2. So ni 2 dan sini 2. Naik balik ke atas 2. And then kita dekat hujung sebelah sini itu naik atas sebanyak berapa? 3 ada tulis kat belakang tu. So naik atas 3. Dan kita sambungkan bucu ni dengan bucu ni. Itu adalah gambar lakaran kita untuk soalan B.
Soalan yang terakhir sekali, ikutkan dalam peksa tak ada soalan terakhir ni. Cikgu lukis 3 kali. Dalam peksa dia cuma lukis 2 kali sebab nak jimat dakwat. So soalan ni dia minta cari daripada pandangan Q. Mana Q? Oh, tu dia Q. So cikgu padamkan apa-apa menghala ke arah Q. VU. Okey, ada tak gelongso? Ada gelongso KJ. Ni cikgu lukiskan gelongso dia tu. Ni adalah gelongso, tak payah boleh abaikannya sebab kita tak ada ukuran-ukuran. Maksud cikgu ukuran, panjang ni tak tahu. So kita tak payah nak lukis pun sebenarnya. Maka cikgu mulalah melukis daripada kat sini nampak keliru sikit belah depan, tak apa cikgu lukis lah. Ni adalah 8 kali 3. So itu adalah lukisan pertama cikgu, 8 kali 3. 8 3 petak. Lepas tu tinggi kat sini susah sikit nak lukis yang belah atas ni, so cikgu tengok belakang. Tengok belakang cikgu dapati ada bentuk FA D sampai ke E. Satu berada dekat belakang sekali, ketinggian dia 6 dan panjang dia juga adalah 8 sama seperti ni. So maksudnya dalam lukisan cikgu akan panjangkan dia ke atas. Kalau bawah ni 3, maka lagi 3 ke atas untuk cukupkan dia 6 cm. Panjangkan dan sambungkan balik ke bawah. Itu saja ke? Tak logik kan sebab soalan C 5 markah. Mesti ada garisan putus-putus. Kat mana cikgu? Cikgu nampak. Buat warna hijau, dia adalah garisan ini. Papan ni. Nampaknya cikgu terpadam kat situ. Ada lagi satu papan. Warna apa? Purple. Ni garisan ni terlindung dekat sebelah dalam. Longkang. Tak faham cikgu. Contohnya kalau cikgu berada dekat sini, ada lantai cikgu berdiri kat situ kan. Kalau cikgu berada dekat situ, maka sesiapa yang memandang cikgu daripada sini, memandang dia takkan nampak apa-apa. Sebab cikgu terlindung kat belakang di dalam longkang. Jadi ada garisan yang terlindung, iaitu garisan T sampai ke U adalah terlindung. Berapa tinggi dia? Kalau ikutkan ukuran yang diberikan dekat soalan sebelumnya, MS ialah 2 cm. So ni adalah 2 cm ke bawah. That means daripada atas sekali dalam lukisan lakaran kita kena turun sebanyak 2 cm. Dan itu adalah garisan daripada T sampai ke U. Kalau ni dah cantik, kita boleh lukis. Okey, so itu adalah lakaran kita. Okey, so ni adalah lakaran kita untuk soalan nombor 3 SPM 2012. Okey, pembaris bawah ni adalah 3 4, so total kita nak 7. Buat satu landasan dekat bawah. Cikgu buat lebih sedikit. Kita buat penanda kat sini. Itu adalah kosong cikgu dan 7 cm kat sini. Kita nak 3 cm. So 3. So cikgu ukur 3. Maka ada 3 garisan yang cikgu panggil sebagai 3 titik rujukan. Gunakan protektor. Tampal. Tindih. Dapatkan rujukan 90 dekat setiap satu titik. Ya, cantik. So bila dah dapat semua garisan ni, barulah cikgu boleh buat 8 cm dengan pantas. Okey, garisan bawah dah sentuh. Masya Allah, tingginya 8 cm. Terlanggar lukisan cikgu. Oh, lemak. Janganlah buat cikgu kan. Buat lawak nanti tak muat pula. Ni sampai 8. Ni 8. Sini pun sampai 8. Kemuncaknya sambungkan. Tada! Cantik dah lukisan kita. Cuma padamkan lebih-lebihan. Pastikan tak ada garisan yang bertindih-tindih. Soalan B pula. 7, 6, 3. So cikgu mula dengan bawah 7. 7 cm kat bawah. Ini adalah kosong. Dan 7 kat sini. Protektor. Cantum. 90. Sini pula. Cantum. Okey, bagus. Ukur 3 cm sebelah kanan. Okey, cikgu ambil 6. Start dengan 6, naik 3. Itu dah 3. Sebelah kiri ni 6. So start daripada bawah. 6. 1 cm sebelah kanan. Ini cikgu rasa kita boleh agak-agak saja. 1 cm sebelah kanan. Turun 2 cm. Turun 2 cm. Ke kanan sebanyak 2 juga. Cikgu gunakan bawah. Bawah sini supaya nampak dia sekata kan. So tak payah guna protektor. 2 cm. Naik 2 cm lagi. Dan sambungkan. Bucu atas ke bawah. Tada! Cantik lukisan cikgu. Padam lebihan-lebihan. Cantik gila. Masya Allah. Soalan C pula. 8, 3, 1, 2. So total sebelah kiri adalah 6. 8 cm kat sebelah bawah. Cikgu mulakan dengan 1 sini sampai ke 8. Panjangkan ke atas. Sebelah kanan pun sama. Wah, cantik betul. Dah ada rujukan bawah, atas. Sambungkan saja. Cukupkan ini 3, 1, 2. Total 6. Okey, 3 1, 2. Sebelah kanan pun sama. 6 cm. Jumlah semua.
3, 1, 2. Sambung kan? Sambung. Lupalah, tadi ada garisan yang putus-putus sebelah atas ni. So, ni kena putus-putuskan. Okay, padam-padam sikit-sikit je. Tada, siap. Oh, belum lagi, bawah ni kena padam. Okay, dah siap. Alhamdulillah.